Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita boleh dan dapat bersama-sama berkumpul di surau kita. Walaupun saya dapat info ramai pergi main golf ya. Okey. Berapa mana ni? 3, 6, 9, 10. Okey, ada 10 orang. Di mana kuliah yang lalu kita dalam syurut sihatis solat, bab syarat sah solat, betul ya? Di mana kita telah membicarakan dan berkongsi tentang sebahagian syarat-syarat berkenaan Islam, berakal, mumayyiz, suci daripada hadas, suci daripada najis. Saya ingat last hari itu saya berhenti suci daripada hadas dan suci daripada najis ya. Malam ni kita nak masuk syarat yang seterusnya, itulah menutup aurat. Atau dalam istilah fiqhnya atau bahasa Arabnya disebut satrul aurat. Menutup aurat. Satrul aurat. Satar mana tutup. Aurat, aurat lah ya. Dan aurat ni secara bahasanya ia merujuk kepada perkara yang kita tidak suka. Al-aib. Al-auratu lugatun al-auratu lughatan al-aib. Ya. Bila kita lihat dalam mu'jam ataupun dalam Arabic Dictionary, kebiasaannya para lughawiyun atau ahli-ahli bahasa akan mendefinisikan aurat secara bahasa sebagai aib, keaiban. Ya. Sebab itu aurat ni kita kena tutup, pasal aurat ni aib. Ma la yuhibbul insan an yunzur ilaihi nas. Ma la yuhibbul insan an yunzur ilaihi. Benda yang manusia dia tak suka orang tengok, hatta orang tahu bahkan. Ya. Sebab tu ada satu doa yang kata Ibnu Umar dalam Sunan Abi Daud, Nabi tak pernah tinggal doa ni. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ada doa panjang juga tu ya. Dan An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, buku zikirnya, memasukkan doa itu dalam bab zikir doa siang dan malam. Maksudnya sekurang-kurang sekali kita baca doa tu lah ya. Doa lah tapi dia jadi zikir harian ya. Atau kata beliau, kerana Nabi lam yada' haula'il kalimat. Nabi tak pernah tinggal kalimat-kalimat ini. Doa ini Nabi tak pernah tinggal ya. Panjang juga lah, tapi tengah-tengah tu Nabi kata, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah Tuhanku, ustur aurati, tutuplah aurat-auratku. Ya. Merujuk kepada dua aurat lah. Pertama, aurat hak kita tutup ni lah ya, tubuh badan kita ya. Yang mana kita akan bincanglah hak aurat ni. Yang kedua ialah kekurangan dan keaiban kita sendiri. Kita tak nak Allah Ta'ala dedahkan keaiban kita pada orang lain. Ya. Itu yang lebih menepati kepada maksud doa berkenaan. Walaupun betul juga tutup aurat yang luar ni. Tapi aurat-aurat yang merujuk kepada keaiban dan kelemahan, kekurangan kita, hatta maksiat kita pun kita tak nak orang lain tahu. Betul tak? Allahumma astur aurati wa amin rawati. One of the best doa yang dibaca oleh Nabi. Wahai Allah, tutupkanlah aurat-auratku, yakni kekuranganku, keaibanku, kelemahanku. Tak nak orang tahu. Ya. Of course lah dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Kita tak nak orang lain tahu. Ya. Wa amin rawati, dan amankanlah ketakutanku.
sebagai manusia biasa, kita ada kekurangan. Minta Allah Ta'ala tutuplah ya. Walaupun Allah Ta'ala itu maha menutupi keaiban. Allah tu sitir. Innallaha hayyun sitir. Ya, dalam hadis Tirmizi daripada Salman Al-Farisi, Nabi kata Allah Ta'ala ni maha pemalu dan maha sitir, maha menutupi keaiban hamba-hambanya, aurat hamba-hambanya. Ya. Dan banyak Allah Ta'ala tutup ya. Pasal dia sitir. Walau bagaimanapun, kita digalakkan supaya Allah Ta'ala tutup lagi dan Allah Ta'ala mengamankan kita daripada ketakutan tertentu. Sebab manusia biasa ni dia sentiasa ada duka cita, ada takut ya. Jadi doa tu bagus. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wahai Tuhan, tutupkanlah auratku dan amankanlah ketakutanku ya. Jadi aurat ni keaiban ya, cara bahasanya. Secara syarak ni ialah apa-apa yang perlu ditutupi oleh lelaki dan wanita dalam solat dan di luar solat. Ya. Ma yajibu ayasturahu al-insan rajulan kana amimra'atan awimra'atan. Ya. Cara syaraknya ialah apa-apa yang mesti ditutup oleh seseorang manusia. Lelaki baik, wanita baik. Fi solat, dalam solat, au fi ghairi solat, atau selain daripada solat. Ya, itu definisi aurat ni. Cara bahasa, keaiban. Cara syarak ialah benda yang kita nak kena tutup pada tubuh badan kita. Lelaki baik, wanita baik. Dalam solat baik dan di luar solat baik. Itu maksud kepada aurat lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut aurat, yang disebut juga oleh para ulama ialah hukum menutupi aurat. Of course lah wajib. Semua orang tahu tutup aurat ni wajib. Hatta dinukilkan dalam buku-buku fiqh mana-mana mazhab. Satrul aurati wajibun. Menutup aurat itu wajib. Ya. Dan telah diijma'kan. Hatta kata al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam buku fiqh yang masyhur beliau Al-Muhalla. Ajma'u ala anna satrul aurati fi salati wajibun. Telah wajiblah bahawa menutupi aurat dalam solat adalah wajib. Sebenarnya bukan dalam solat saja ya, di luar solat pun wajib ya. Ibnu Abdul Bar sebut dalam bukunya Al-Istisqa. Dia ni ulama Maliki ya. Ijma'un nas ala anna man shalla uryanan ma'al qudrati 'ala al-libas fa salatuhu batilatun wa 'alaihi al-i'adah. Telah ijma', yakni telah sepakat, consensus, tak ada khilaf. Ya, ijma' ni bukan boleh buat main. Bila sebut ijma', mana tak ada toleransi lah, mana mesti ikut. Telah ijma' ya, akan manusia. Manusia ni merujuk kepada para ulama, orang-orang Islam, kita semua tahu bahawa sesiapa yang solat dalam keadaan bertelanjang, dalam braket tidak menutupi auratnya. Tak telanjang pun, kalau tak tutup aurat, maka solatnya adalah batal dan dia wajib mengulanginya. Ulama ni sebut dalam konteks solat lah, kerana aurat dia dibahaskan dalam bab solat. Walau bagaimanapun, menutup aurat wajib sama ada di dalam solat atau di luar solat. Kerana Nabi SAW ada banyak hadis yang Nabi suruh sahabat dia tutup aurat. Ya. Antaranya ialah jarhad. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Ya. Antaranya Ma'mar pun sama. Yang mana Nabi kata, ghati fakhizaka fa innal fakhizaini auratun. Tutuplah pahamu. Pasal dia buka paha dia kan. Maran Nabi bi jarhad wa huwa macam mana hadis tu? An jarhad anna Nabi marra bihi wa huwa kashif an fakhizaihi. Faqala Nabi ghattiha fa innal fakhizaini awrah. Atau kama qala Nabi, lalu jarhad ni dia tak tutup paha dia. Nabi pun kata tutuplah pahamu kerana paha itu adalah aurat. Ya. Jadi of course lah di luar solat. Betul tak? Hadis Ma'mar pun sama. Nabi kata ghatti fakhizaika fa innal fakhizaina aurat. Tutup aurat. Kerana aurat tutup pahamu kerana paha adalah aurat.
Hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi, Nabi kata ma baina surrati wa rukbati auratun, antara paha dan lutut itu adalah aurat. Jadi amat maklum sekali, mesti ditutup aurat itu. Nabi sebut pada Ali bin Abi Talib dalam beberapa kitab sunan, antaranya dalam Musnad Al-Hakim, Nabi kata pada Ali, la tanzur ila fakhzi hayyin wala mayyitin. Jangan kamu lihat paha orang yang hidup atau orang yang mati. Banyak hadis pasal paha lah, tapi ia merujuk kepada aurat seseorang lelaki. Wanita pun sama. Nabi sebutlah hadis yang lain, hadis Aisyah dan Sunan Abi Daud, la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Nabi kata kalau perempuan itu solat tanpa menutupi kepalanya, maka Allah Taala tidak terima akan solat. Walaupun ayat ni sebut, walaupun hadis ni sebut kepala, habis tu perempuan kaki boleh tutup lah. Tidak semestinya setiap nas menyebut akan juzuk-juzuk bahagian aurat kita. Kalau disebut satu juzuk pun dia sebahagian daripada aurat, maka wajiblah kita menutupinya. Dan lebih-lebih lagi, hak kata di luar solat tu wajib, dalam solat lebih-lebih lagi lah wajib menutupinya. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nur ayat 31 tentang aurat. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu setiap kali kamu ke masjid. Ya. Khuzu zinatakum, ambillah perhiasanmu inda kulli masjid, setiap kali ke masjid. Apa maksud perhiasan di sini? Aurat. Yakni tutuplah auratmu setiap kali kamu pergi ke masjid. Itu pentafsiran para ulama dan ahli-ahli tafsir merujuk kepada tafsiran sahabat-sahabat Nabi termasuk Ibn Abbas dan selainnya. Perhiasan di sini maksud dia aurat. Kalau kita tengok ayat tu macam bukan aurat lah kan, perhiasan. Tapi kalau tengok tafsir aurat ya, ayat Quran memang banyak macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari sembahyang 5 waktu dalam Quran tak ada. Ada Allah Taala sebut sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak, sembahyang Subuh. Ada sebut sembahyang 5 waktu. Kan ada orang kata sembahyang 5 waktu mana ada dalam Quran? Memang tak ada. Kan? Lafzian, secara lafaznya kalau kita tengok Quran tak ada. Habis tu tafsir, ada ayat Allah Taala sebut merujuk kepada sembahyang 5 waktu. Ada 2-3 tempat. Antaranya Allah Taala kata wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Surah apa tu? Isra ayat 78. Allah Taala kata dirikan sembahyang siang, malam dan fajar. Apa sembahyang siang? Zuhur dan Asar. Apa sembahyang malam? Maghrib dan Isyak. Apa sembahyang fajar? Subuh. Kan? Ada liberalis kata sembahyang 5 waktu, mana ada dalam Quran. Kalau orang yang ini tasawuf kebatinan ni lah kan, orang kata lebih tasawuf daripada tasawuf yang betul ni kan? Sama juga. Apa nak sembahyang, dia dalam Quran mana ada sebut sembahyang 5 waktu. Ada Allah Taala sebut sembahyang, tapi 5 waktu tak ada. Memang tak ada, secara lafaznya tak ada, tapi secara pentafsirannya ada. Aurat pun sama dalam Quran, Allah Taala tak sebut aurat in spesifik, aurat lelaki jauh sekali tak sebut, wanita pun tak sebut. Ya Allah Taala sebut wala tubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Itu je ayat aurat wanita. Surah An-Nur. Surah An-Nur lah. Betul lah ayat 31. Janganlah mereka, yakni wanita-wanita, mendedahkan daripada tubuh badan mereka melainkan apa yang zahir-zahir saja. Itu je aurat wanita dalam Quran. Sebab itu hak jenis tak suka kepada wanita tutup kepala kan. Adalah kat Malaysia ni kan, dia kata tutup aurat mana dalam Quran. Saya ingat dulu kecil-kecil ada buat forum masuk TV 1. Sekarang ni mungkin tak ada kot. Tak sebut nama, dia sama saya pula kan. Memang dia kata aurat mana ada dalam Quran. Memang tak ada secara lafaznya, tapi secara tafsirnya ada. Yang zahir-zahir di situ merujuk pada aurat.
Ya, tafsir ni kalau tak ada tafsir daripada Rasulullah, tengok tafsir para sahabat. Tak ada para sahabat, tengok tabi'in. Kalau nak tengok ayat Quran, hanya merujuk kepada tafsir Rasulullah SAW, maksudnya Quran banyak tidak boleh ditafsirkan. Kerana Rasulullah hanya mentafsirkan sebahagian saja daripada Quran. Hadis tafsir ini tidak banyak. Banyak tafsir-tafsir para sahabat Nabi SAW. Tapi dia kerana sahabat ni diambil daripada Rasulullah. Jadi aurat sama lah ya. Ada banyak lagi kes-kes yang lain. Ada seorang tu dia kata azab kubur tak ada. Dululah ustaz duk mengajar KS Selangor dulu famous juga. Kan? Kau duk makrifah all the time tu. Kau chef jadi ustaz tu. Kita juga angkat dia jadi ustaz pun. Dia chef, bukan ustaz. Tapi duk mengajar sedap. Duk marah orang, duk cakap pasal Tuhan macam sedap ke. Tapi tak apa. Dia chef tu mungkin dia belajar agama secara tidak formal. Tak apa. Tak ada syarat. Banyak orang belajar agama tak formal pun. That's okay. As long as kita ajar tu benda betul. Ni kalau kita ajar benda tak betul, tak kisah. Kau ustaz sekali pun kalau ajar benda tak betul, tetap tak betul. Ini kamu pula bukan ustaz. Dia kata ajar kubur tak ada dalam Quran. Dia kata kiasan saja tu. Masya Allah. Memang azab kubur secara lafaz pun sama, tak ada dalam Quran. Tu cari dalam Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Azab kubur tak ada tuan. Dalam zahir lafaz tu tak ada. Habis tu ada dalam tafsir. An-naru yuraduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Itu ayat tentang azab kubur. Kalau kita belajar akidah Islam. Ada seorang ustaz tu marah dia. Ustaz tu telefon dia. Dia rakam pula tu. Saya nak tanya, ustaz dulu belajar agama kat mana? Tak boleh jawab. Tak belajar agama rupanya. Tapi duk makrifat Quran. Itu bukan makrifatullah, itu makrifatul syaitan. Balik pada yang tadi, aurat dan Quran secara lafaznya tidak ada. Tapi banyak daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Malam tadi pun sama tuan-tuan, saya pergi satu masjid. Saya mengajar di Masjid Kubur Gajah kan. Masjid Besar Kubur Gajah tu. Ada seorang jemaah tanya, ustaz saya nak tanya lah, hukum liwat ni ada tak dalam Quran? Hukum liwat ni ada tak dalam Quran? Saya jawab, tak ada. Dalam Quran, hukum liwat tak ada. Apa hukum liwat? Liwat ni banyaklah hukuman dia tuan. Ada ulama kata kena rejam, ada ulama kata kena bakar dengan api, ada ulama kata kena bunuh, ada ulama kata macam-macam. Sebab Nabi suruh bunuh. Bunuh tu Nabi tak cerita bunuh macam mana. Kan? Tapi dalam Quran tak ada lah. Dalam hadis Nabi banyak. Kalau kita nak cari semua dalam Quran, jadi Quranis lah. Tapi perkataan tu tak layak kepada mereka. Mereka tak, bukan Quranis pun. Ada Quranis, liberalis, misoginis, macam-macam. Saya dulu masa buat master, 1 sem duduk belajar pasal pokok ni. Ya. Kalau subjek akidah lah ya. Pokok moden ni lah yang baik. Tapi hak ustaz tu dah diharamkan dah. KL dia diharamkan dah. Selangor pun sama lah. Tak pernah masuk lah. Dulu boleh masuk. Ada tak boleh lah. Dia tarik balik lah. Tapi kalau orang mengajar tak betul ditarik tu kita sokong lah. Tapi ada juga orang mengajar betul ditarik. Ada juga. Okey baik. Jadi aurat ni wajib tuan ya. Dalam solat, di luar solat. Sepakat para ulama. Yang ulama khilaf ialah had kepada aurat. Had kepada aurat. Secara ringkasnya, aurat lelaki, aurat wanita dan aurat khunsa. Khunsa ni pondan lah ya. Bukan buat-buat pondan, memang pondan betul. Di mana khunsa dalam syarak ialah orang yang memiliki 2 kemaluan. Saya pun tak pasti, saya pernah tengok. Tapi ada manusia macam tu ya. Dia ada 2 kemaluan. Itu yang disebut sebagai khunsa. Cuma khunsa ni ada 2 lah tuan-tuan. Pondan ni. Satu khunsa muskil, satu khunsa wadih. Khunsa muskil ni tak boleh nak tahu. Dia ni cenderung kepada wanita ke cenderung kepada lelaki. Kadang-kadang dia jadi lelaki. Kadang-kadang dia jadi wanita. Jadi tak boleh nak determine. Dia ni macam mana sebenarnya ya. Kemaluan dia memang ada 2 lah. Tapi satu lagi dia panggil khunsa wadih. Khunsa wadih ni dia ada 2 kemaluan. Tapi dia memang cenderung jadi wanita. Itu kita panggil khunsa wadih. Dia memang wanita. Maka dia terpakai hukum hakam wanita ke atasnya. Kalau dia semayang, dia kena tutup semua tubuh badannya, menaikkan muka dan tangan. Ya.
Kalau dia mati pun diuruskan macam orang wanita. Kalau dia lelaki, dia cenderung kepada lelaki, maka dia terpakai hukum hakam lelaki ke atasnya. Itu the real pondan. Kita sebut dalam syarak atau dalam fiqh sebagai khunsa. Ya, khunsa. Mungkin jarang berlaku lah, tapi saya bagi sedikit idea macam tu. Ya. Tapi yang lain, hak kita tahu dalam syarak ni ada dua lah. Satu aurat lelaki, satu aurat wanita. Aurat lelaki tuan-tuan pun tahulah. Antara pusat dan lutut, di luar solat baik, di dalam solat baik. Ya. Di mana jika ia tidak menutupi had yang berkenaan, maka tidak sahlah solat. Ya. Hukum dia wajib, tapi hak ulama khilaf. Lelaki, majoriti kata aurat lelaki dalam solat, luar solat adalah pusat dan lutut. Bukan pusat dan lutut, antara pusat dan lutut. Kita dalam mazhab Syafi'i, sebagai ulama kata pusat dan lutut adalah aurat. Antara pusat dan lutut aurat lah. Termasuk pusat dan lutut tu sendiri. Maksudnya, kalau kita pakai kain, pakai baju, baju tak pakai kan, nampak pusat, berdosa dia kata. Pasal dia kata pusat aurat, lutut pun aurat. Hak tengah-tengah tu confirm lah aurat. Ya. Sebagai ulama Syafi'i lain, dia kata ada lutut bukan aurat, pusat pun bukan aurat. Yang aurat ni adalah kedua-duanya. Dan itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang distandardkan hatta dalam muktamad mazhab Syafi'i. Kalau kita buka buku fiqh mazhab Syafi'i, aurat ialah antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut tak termasuk. Itu standard lah. Maksudnya yang telah dipilih oleh ulama-ulama mutaakhirin daripada pendapat-pendapat yang banyak. Dan itu selari dengan pendapat majoriti. Kerana banyak hadis-hadis Nabi SAW, saya sebut itulah hadis Ma'mar, hadis Jarrah, hadis Ali bin Abi Talib, dan mungkin lagi ada nana yang lain yang Nabi suruh tutup paha, tutup paha, tutup paha. Lutut paha, lutut paha, lutut paha. Jadi maklum lah. Hatta kita sendiri daripada kecil kita tahu dah, pusat dengan lutut ni aurat. Betul tak? Maksudnya kalau kita semayang, kalau semayang lah konteks solat, kalau kita tak tutup antara kedua-duanya, maka tidak sahlah solat kita. Kalau tengah semayang, tiba-tiba terbuka hal yang berkenaan, maka cepat-cepatlah kita tutup. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau terbuka, kita biar aja. Maka batallah solat kita. Ya. Dan boleh berlaku juga kadang-kadang kita solat, after semayang, baru kita perasan kain kita koyak. Ataupun baju kita berlubang. Boleh jadi. Betul tak? Kain kita pakai lusuh, kadang-kadang ada tuan-tuan sikit, ya ada lubang. Tak tahulah saya dulu. Yalah, kita ni kadang-kadang kain banyak, tapi hak mana kita suka pakai, hak tu duk pakai hak tu. Kan baju kita juga. Baju, banyak baju kita kan. Tapi kadang-kadang kita suka pakai baju yang sama aja. Dan kita suka pakai baju tu. Lepas tu kadang isteri kita marah juga kita. Cik, pakai baju sama, pakai baju ni. Jadi ada lubang kain tu. Kalau sikit, sebagai ulama beri kemaafan. Tak apalah. Kalau sikit sangatlah ya. Tapi kalau banyak, maka tidak dimaafkan. Banyak sikit tu sebenarnya ikut kadar uruf kita lah. Kalau kita nampak macam banyak, maka banyaklah. Tapi kalau kita nampak macam sikit, maka sikit. Ya. Dan ulama dalam hal ni dia bagi banyak kadar lah ya. Ada yang kata sebesar biji gandum, ada yang kata sebesar satu darham, macam-macam lah ya. Dan tak dinafikan sebagai ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i juga, kata sikit pun tak boleh. Asal nampak je tak boleh. Dan masing-masing ada pendapat masing-masing. Hak paling longgar Abu Hanifah lah. Al-Imam Hanafi rahimahullah, Abu Hanifah kan. Dan mazhab dia tak boleh 1/4 daripada aurat. Maksudnya bukan. Dia tak boleh. Pada mana dia? 1/4 lah sebut. Rubuk ni 1/4 lah. Maksudnya kalau dia tak tutup 1/4 daripada auratnya atau lebih, baru tidak sah salat. Tapi kalau sedikit, maka tidak mengapa. Hak lebih longgar lagi, Maliki lah. Maliki dia okey. Aurat ni hanya syarat wajib. Dia bukan syarat sah. Siapa-siapa yang semayang tidak menutupi auratnya, maka solatnya sah. Tapi dia berdosa. Ada beza tu. Macam kita kata semayang berjemaah lah. Fardu ain ke fardu kifayah.
Bagi ulama kata fardu ain, bagi ulama kata fardu kifayah. Kalau kata fardu ain tu, kalau kita sembahyang seorang, kadang-kadang kita dengar azan, sah tapi berdosa kerana tidak mendatangi jemaah. Dan sebenarnya itu pendapat yang dimuktamarkan oleh sebahagian besar ulama-ulama hadis, kerana terlalu banyak hadis-hadis Nabi yang memberi penekanan kepada solat berjemaah. Kalau kita dengar azan, kita tak datang. Kadang-kadang kita tidak ada apa-apa keuzuran, tak sibuk, saja-saja nak sembahyang kat rumah. Tak attend berjemaah, berdosa. Tapi sebenarnya sah lah. Jadi aurat pun konteks yang itulah. Kalau kita sembahyang aurat tak tutup, dia kata sah tapi berdosa. Kerana dia membezakan antara syarat wajib dan syarat sah. Tapi majoriti ulama kata aurat ni syarat sah lah ya. Bukan syarat wajib, syarat sah. Maliki saja yang kata syarat sah. Baik. Ada segelintir ulama tuan-tuan, dia kata lelaki ni peha bukan aurat. Ya. Kerana ada juga beberapa hadis Nabi SAW yang mana Nabi mendedahkan pehanya kepada sahabatnya yang lain. Ya. Dan kadang-kadang Nabi dedah peha, Nabi tak tutup pun. Ada banyak nasnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Antaranya ketika pembukaan Mekah. Anas bin Malik kata Nabi selak kain dia hingga nampak putih pehanya. Hasaran Nabi yauma fathi Makkah hatta yabdu bayat fakhizaihi atau kama qala. Dia kata Nabi SAW pada pembukaan Mekah menyelak kainnya sehingga nampak putih pehanya. Ya. Ada riwayat Anas kata hasaran Nabi al-izar hatta yabdu macam mana dia kata hasaran Nabi al-izar fakashafa an fakhizaihi hatta ra'aitu bayat fakhizaihi atau kama qala. Nabi selok kain tu sampai aku nampak putih paha. Dedah paha. Jadi kalau paha ni aurat, Nabi takkan dedahkan. Dan of course lah Nabi akan menjaga aurat. Allah Ta'ala akan menjaga aurat Nabi. Ada juga ulama yang jawab tu, dia kata Nabi pasal ketika peperangan kadang tak perasan ataupun adalah keuzuran-keuzuran tertentu. Jadi ulama duk balas lah begitu begini. Tapi ada nasnya. Satu hari Nabi SAW duduk dalam rumah dia, dalam Sahih Muslim daripada Aisyah. Nabi duduk tu dalam keadaan Nabi menyingsing kainnya sehingga ke paras pahanya. Kerana dia jalisan kashifan an fakhizat. Aisyah kata Nabi duduk dalam rumah dia. Nabi menyingsing kain, nampak paha dia lah. Paha dia nampak. Abu Bakar masuk, Nabi tak tutup. Umar masuk, Nabi tak tutup. Osman masuk, baru Nabi tutup. Aisyah pun tanya, tadi kau tak tutup, pasal apa sekarang kau tutup? Nabi berkata, astahi mimman yastahi minhu al-malaikah. Sebenarnya aku tutup tu pasal aku malu kepada Osman, kerana malaikat pun malu kepadanya. Jadi Nabi tak tutup lah. Kalau aurat dia kata mesti Nabi tutup. Ini Nabi tak tutup kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Dan adalah lagi beberapa nas yang lain. Sebab itu segelintir lah, tidak majoriti, segelintir. Ulama-ulama Hambali, sebahagian daripada Maliki, hatta Syafi'i yang contemporary pun ada yang kata aurat paha ni tidak wajib. Adalah, tapi majoriti kata wajib lah ya. Dan itu dimuktamarkan dalam buku-buku fiqh, termasuk dalam fiqh mazhab Syafi'i. Ala kulli hal, dia hanya isu fiqh lah, maksudnya pendapat masing-masing lah ya. Dan kalau ada orang berpegang paha bukan aurat pun, saya tak fikirlah dia pakai seluar pendek. Ini isu fiqh saja. Kan? Biasanya kalau masuk bab aurat ni kita akan sebutlah supaya kita ada sedikit idea tentang paha ni. Sebenarnya memang ada khilaf di kalangan para ulama dalam buku-buku fiqh, sama ada klasik atau moden ya. Adalah sikit sebanyak perbahasan supaya kita tahu dan kita ada idea. Bukan kita nak galakkan tuan-tuan pakai seluar pendek ya. Baik. Itu aurat lelaki lah ya. Yang kedua, aurat wanita, muka dan tapak tangan, merujuk kepada ayat Quran dia. Khunsa kalau dia wadih, kalau dia jelas, dia terpakai hukum macam tadilah. Kalau dia lelaki, dia duduk di sah lelaki. Kalau dia wanita, dia duduk di sah wanita. Maksudnya dia tu cenderung lelaki ke wanita. Kalau dia cenderung lelaki, terpakai ke atasnya hukum lelaki. Dia ni ada dua kemaluan, tapi dia memang lelaki lah. Dia pakai baju lelaki, dia macam lelaki kan.
Dia pun memang dia rasa dia lelaki. Dia terpakai hukum lelaki lah. Tapi kalau dia ada hukum maluan, dia khunsa, dia cenderung kepada wanita, maka terpakailah hukum wanita ke atasnya. Dia hak jenis muskil ni. Muskil ni makna tak boleh nak determine dia ni lelaki ke wanita. Kejap-kejap dia pakai baju lelaki, kejap-kejap dia pakai baju wanita. Hak ni ada macam-macam pendapat para ulama. Pasal khunsa ni pun dia tidak ada nas sebenarnya. Dia mostly ijtihad belaka. Mungkin tak berapa ada kot, mungkin lah. Khunsa muskil lah. Khunsa muskil. Kalau khunsa wadih tu tak ada masalah sangat. Ni hak jenis muskil. Muskil ni mana tak tahu dia ni lelaki ke wanita. Hak ni hak betul-betul pondang lah. Jangan salah faham hak pondang, hak duk buat-buat pondang tu pula. Dia lelaki saja nak jadi wanita. Kan? Boleh je? Okey. Kat mana tadi? Wanita kan? Majoriti para ulama mengatakan bahawa aurat wanita yang merdeka, kita lah ya, adalah seluruh tubuh badannya melainkan muka dan tapak tangan. Merujuk kepada ayat yang saya baca tadi. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan tidaklah mereka, yakni wanita-wanita itu boleh mendedahkan auratnya melainkan apa yang zahir-zahir daripadanya sahaja. Kata ahli tafsir merujuk kepada tafsir para sahabat antara Ibn Abbas, wajuha wa kaffaiha. Yang dimaksudkan ma zahara minha, yang boleh didedahkan ialah wajahnya dan tangannya. Dalam hadis Abi Dawud daripada Asma bintu Abi Bakar, sama juga. Nabi kata kepada dia, ya Asma, innal mar'ata idha hadat la yasluh an yura minha illa hadha wa asyara ila wajhiha wa kaffaiha. Nabi kata kepada Asma, wahai Asma, wanita ni bila dah haid, ni dah sampai umur, tidak boleh dilihat kepadanya melainkan ini dan ini. Nabi menunjuk kepada tangan dan juga wajahnya. Ya. Lepas hadis itu ada sikit sebanyak masalah lah di sudut sanadnya. Tapi para ulama memasukkan untuk nak menyokong bahawa aurat wanita yang merdeka ialah muka dan tapak tangan. Ya, dalam solat dan di luar solat. Melainkan jika di hadapan mahramnya. Nanti ya. Melainkan jika di hadapan mahramnya. Ada sikit sebanyak kelonggaran di mana kalau mahram, sebagai ulama kata pusat dan lutut. Kita dengan anak perempuan kita, dengan adik-beradik perempuan kita sama, dia pun sama. Pusat dengan lutut lah ya. Antara pusat dan lutut. Sebagai ulama yang lain, Hambali, Maliki, dia kata bukan pusat dan lutut. Ya. Bahu ke bawah. Maknanya dia tak boleh nampak dia punya dada lah. Dia boleh kepala dan leher saja. Hak ni kena tutup juga. Sampai kepada kakinya, betisnya. Paha, of course tak boleh. Kita mazhab Syafi'i dia longgar sikit. Kalau mahram pusat dengan lutut. Itu pun kadang-kadang, itulah kadang anak kita pakai seluar pendek kalau ikut aurat tu. Dia tak boleh tengok lah. Sebab paha anak kita di hadapan kita adalah aurat. Tapi ada orang dia ngelak juga. Dia kata, oh saya ikut Hanafi. Asal Hanafi, aurat dia kemaluan saja. Susah juga kan. Dedah lebih-lebih ni. Saya mengajar fiqh tuan. Saya tak sebut mazhab Hanafi aurat wanita, especially yang mahram, hanya kubur dan dubur saja. Saya takut mereka duk pakai hak tu lah. Pasal ringan sangat. Mereka ada dalil dia juga. Kalau kita baca buku Al-Jassas dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia ada hujah-hujah yang bagus. Tapi ada benda kita boleh cakap lah, ada benda tak boleh. Kan? Pasal ringan sangat kita nampak. Ada hujah-hujah dia juga. Tapi hujah-hujah setiap mazhab ni kadang-kadang bukan hanya kerana nas, tapi kerana metod dia tu. Kita Hanafi ni ada pendapat dia, kita sokong juga. Dia kena tengok lah. Tapi kalau tak boleh dedah belakang mazhab lain, susahlah. Yang belajar di tradisional mungkinlah, sebab dia mengadap memang kitab mazhab Syafi'i saja. Kita belajar universiti ni, mana ada mazhab Syafi'i, belajar mazhab macam-macam. Buku kitab mana ada kibuk mazhab. UIA, mana ada mazhab. Belajar semua buku fiqh, semua dia campur ada. Jadi terbuka sangat pun tak boleh juga.
Rigid sangat pun tak boleh juga. Intermediate lah. Ada benda kita boleh, ada benda tak boleh. Baik, wanita tadi. Haji nak tanya apa tadi? Nanti sekejap lagi. Haji nak tanya isteri tadi kan? Saya akan sebut ujung tu. Jadi muka dengan tapak tangan lah ya. Kalau bukan mahram lah, wanita dua solat. Kaki tuan-tuan, sebagai ulama membenarkan wanita untuk nampak bahagian tapak kakinya. Bukan sampai buku lali, tapak kaki saja. Sebab itu kalau kita lihat, perempuan-perempuan Arab bila dia semayang, kadang kaki dia nampak tak pakai stocking. That is fine. Kerana di sisi ulama-ulama daripada mazhab yang lain, dia membenarkan wanita untuk nampak sudur al-qadamain, bahagian bawah tapak kaki. Dan sebagai ulama-ulama hadis memilihnya. Ibn Taimiyah dia pilih yang itu. Sebagai ulama Hambali dia pilih yang itu. Dan yang standard dalam mazhab Hanafi dia memang longgar sikit aurat ni, dia kata tapak kaki bukan aurat. Adalah dalil-dalilnya yang saya tak boleh nyatakan. Ala kulli hadis majority termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, muka dengan tapak tangan ya. Kaki tak boleh nampak lah ya. Baik. Wanita yang hamba walaupun hari ini tidak ada hamba, dia berbeza. Di mana hamba ni dia tak wajib menutupi kepalanya. Dan sebagai ulama memberi kelonggaran, hamba tak wajib menutupi dadanya. Dia seumpama aurat lelaki yang merdeka, pusat dan lutut. Adalah dalil-dalilnya. Antaranya Umar Al-Khattab, seumpama diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi, dia akan pukul wanita-wanita hamba yang menutupi kepalanya. Dan kemaslahatan yang lain ialah hamba ni tuan-tuan, dia dijual dan dibeli. Kalau dia menutupi seluruh badan ni, macam mana orang nak beli? Tak nampak badan dia tu kan? Ada pula yang membezakan, kalau dia belum ditiduri oleh tuannya, maka dia wajib menutupi seluruh badannya. Maka aurat dia tak wajib tutup kepala, bahkan pusat dan lutut saja. Tapi kalau sudah ditiduri oleh tuannya, maka dia menjadi seumpama wanita merdeka. Banyak juga lah istiadat nampak mereka. Tapi nak cerita hamba ni dia agak longgar sikit. Hamba dia longgar sikit kan. Isteri kok paling longgar lah. Tidak ada aurat. Macam mana nak ada aurat dengan isteri kita? Unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri ada pakaian kita ada pakaian kepada isteri. Nabi SAW ditanya dalam hadis bahas bin Hakim yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dan mungkin dalam kitab-kitab sunnah yang lain. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, auratuna mana minha wa ma nazar?" Wahai Nabi, aurat kami ni macam mana? Nabi kata, "Ihfaz aurataka illa min azwajika wa ma malakat aymanuka aw yaminuka." Nabi kata, jagalah auratmu, yakni tutup aurat kamu, melainkan kepada isteri-isterimu dan hamba-hamba di bawah. Jadi isteri tak ada aurat. Nabi kata tutup aurat, melainkan kepada isteri-isterinya. Aurat isteri tak ada aurat. Macam mana nak ada aurat? Susah lah. Isteri boleh sentuh, boleh lihat, boleh everything. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, melihat kemaluan isteri makruh. Tapi pendapat itu tidak sahih. Walaupun ada setengah ulama standard kan. Tapi sebagai ulama hadis lain dia tentang lah, dia ada tak betul lah. Menyalahi ayat Quran, menyalahi hadis Nabi SAW. Dan hadis yang digunakan sandaran oleh para fuqaha tidak sahih. Nabi kata jangan lihat faras isterimu, kerana melihat faras mereka akan menyebabkan kamu buta. Hadis tak sahih. Fa innahu yurisut tamas. Jadi tak ada aurat lah. Lagi satu kata Alimah Ibn Qudamah, kita boleh sentuh isteri, boleh jimat. Macam mana tak boleh tengok pula? Pelik tu kan? Azan dulu je. Tak ada azan malam ni. Teruskan ya. Jadi isteri tak ada aurat. Isteri boleh melihat suami, suami boleh melihat isteri. Di atas ayat Quran yang banyak dan ada di Nabi yang sahih. Kemudian Nabi ditanya lagi. Kemudian Nabi sebut lagi. Nabi kata, Nabi ditanya lagi oleh bahas. Fa in kana rajulu khaliyan, kalau seorang lelaki itu bersendirian, maka Nabi kata, fallahu ahaq, maka Allah itu lebih layak ay yustahya minhu, untuk kamu malu kepadanya.
Dia tanya Nabi, kalau aku duduk seorang, nak tutup aurat ke? Nabi kata, malulah kat Allah, tutuplah macam tu lah lebih kurang. Ya. Sebab itu yang standard dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, duduk seorang-seorang pun tak boleh buka aurat. Tuan-tuan duduk seorang kat rumah, tuan-tuan pakai spender atau tak pakai baju langsung. Berdosa tu. Pasal yang standard dalam mazhab Syafi'i, duduk seorang pun wajib juga tutup pusat dengan lutut. Tapi saya kira majoriti tidak wajib. Mazhab-mazhab lain dia tak wajib. Pasal aurat-aurat ni merujuk kepada pandangan manusia kepada kita. Bahkan definisi aurat tu sendiri, apa yang wajib ditutupi untuk dilihat daripada mata manusia. Melainkan ketika solat, kalau solat semain seorang pun dalam bilik yang terkunci, wajib tutup aurat pasal kita dengan Allah. Ini kita duduk seorang saja dalam bilik kan. Tapi makruh lah. Pasal Nabi kata, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Malulah pada Allah, Nabi kata begitu. Jadi di atas prinsip itu, saya kira majoriti ulama hanya memakruhkan sahaja, tapi tidak mengharamkan dan tidak mewajibkan. Cuma saya tak pastilah mazhab Syafi'i dia standard ke wajib. Dan ini disebut juga dalam muktamad mazhab Syafi'i Az-Zuhaili, antara muktamad Syafi'i yang paling latest dan moden. Dia pun menyebut perkara yang sama lah. Dia kata menutupi aurat wajib walaupun kita bersendirian. Sebenarnya dia tak berapa tepat lah ya. Hatta ada sudut kemaslahatan pun, dan dia termasuk dalam umum balwa. Umum balwa ni benda susah nak elok, betul tak? Tuan-tuan tak boleh pakai seluar pendek walaupun duduk seorang. Susah juga tu. Kalau kita kata haram pun kadang kita buat juga, tapi dia dalam konteks yang masih diperselisihkan. Dan saya ingat pendapat yang kata tidak wajib itu lebih baik. Cuma malulah kat Allah itu saja ya. Makruh lah, makruh. Habislah buat aurat tuan-tuan. Ada nak tanya apa-apa? 40 minit. 40 minit sekali saya dah orang kata suara aurat. Pertama, hadis itu dia tidak sahih. Walau bagaimanapun, ada hadis yang lain yang menunjukkan bahawa wanita ni dia boleh jadi aurat bukan hanya suara, tapi cara dia berjalan, tubuh badan dia itu sendiri. Antaranya adalah hadis At-Tirmizi daripada Abi Hurairah. Nabi kata al-mar'atu auratun. Hak ni hak sahih. Nabi kata wanita itu adalah aurat. Idza kharajat istasrafaha syaitan. Bila dia keluar, dia boleh jadi alat kepada syaitan. Kata suara saja inspesifik itu ada tak sahih. Sebenarnya bukan suara saja. Wanita the whole body, hatta suara dia, cara dia berjalan, cara dia makan, everything. Daripada wanita tu dia boleh jadi aurat. Tapi tengok macam mana. Wanita kalau dia guna suara untuk nak melalaikan orang lain, aurat. Walaupun hadis tu tak sahih, suara tu. Tapi hadis ni ada, hadis yang lain ada. Kan? Ataupun wanita kalau dia berjalan, kan? Memang dia, cara dia berjalan tu nak suruh orang tengok dia, nak suruh aurat cara dia berjalan. Seksi of course lah kalau tak tutup aurat. Pakai baju kalau ketat haram. Sepakat ulama, dia tak boleh pakai yang ketat dan tak boleh pakai yang syafaf. Ada dalam fiqh hukum memakai pakaian yang syafaf. Syafaf ni makna yang nipis. Nipis ya. Ataupun dia tak pakai yang ketat, tapi dia pakai baju tu terlalu lembut sehingga nampak. Dia syarat pakaian wanita ni dia tak boleh pertama nipis sehingga nampak dia punya kulit, tu tak boleh. Yang kedua terlalu lembut sehingga boleh mensifatkan akan badannya, tak boleh juga. Of course lah kalau dia mendedahkan auratnya lagi lah tak boleh kan? Jadi bukan suara saja je. Everything of a woman can be aurat di atas hadis tu. Kalau dia wanita dia pakai wangi-wangian jadi aurat. Sebab tu wanita tak boleh memakai wangi-wangian, haram. Kecuali yang dia pakai itu bukan untuk nak bagi wangi pun, tapi alat macam dia pakai deodorant kan, nak bagi ketiak ni tak busuk, okey lah. Tapi jangan sampai bau macam perfume. Tapi sekadar deodorant kali pakai sekejap ada bau lah, after that dia tak ada. That's okay. Tapi kalau perfume dia keluar, memang haram lah, sepakat. Wangian wanita tak boleh ada bau. Wangian lelaki boleh ada bau. Lelaki dia tak boleh pakai wangian yang berwarna, tak boleh. Sekiranya kalau dia pakai wangian tu ada melekat warna kuning, hijau, biru, haram ataupun makruh di sisi sebagian ulama. Wanita pun sama, dia tak boleh pakai yang ada bau.
Tapi dia boleh pakai wangi-wangian yang ada warna. Ya. Lelaki tak boleh pakai za'faran. Za'faran boleh makan, pakai satu sudu satu hari. Tapi nak lumur pada badan, Nabi larang. Kerana ia sejenis wangian. Dan wangian lelaki, dia hanya boleh ada bau. Dia tak boleh ada warna. Dia kontra lah dengan wanita. Adalah masalahnya tu. Wanita bau harum tak boleh. Dia jadi benda tak boleh. Nabi larang lah. Sahabat Nabi yang wanita, dia pergi sembahyang pakai wangi-wangian. Nabi kata, balik nanti kamu mandi kamu mandi junub. Dan ada riwayat lain Nabi kata, wanita bila dia keluar, dia memakai wangi-wangian, dihidu oleh lelaki ajnabi, maka dia ada seorang penzina. Banyak hadis ya. Dalam Sunan Abi Daud banyak hadis-hadis yang menjelaskan tata cara wanita dalam hal yang berkenaan pemakaian, pakai wangi-wangian dan sebagainya. Jadi bukan suara saja je. Wanita kalau dia mengajar, depan dia ada lelaki wanita untuk belajar, that is fine. Pensyarah kita wanita berapa ramai, cikgu wanita berapa ramai. Dia guna suara untuk mengajar, that is fine. Suara ni kalau dia guna untuk benda tak baik, dia menyanyi di khalayak ramai, jadi aurat lah. Haram lah, berdosa lah dia. Ya, tapi kalau dia guna untuk mengajar, maka that is fine. Boleh? Tak ada apa. Tak ada masalah, tapi belajar betul-betul lah. Yang lelaki pun jangan duk tengok macam ustazah ni, mana juga ni. Tapi wanita boleh mengajar kepada lelaki dan wanita. Tak ada masalah sama sekali ya. Ada khilaf tu. Tapi dalam konteks yang saya kira menepati kemaslahatan di atas nanah yang ada, wanita tak dilarang untuk mengajar. Mengajar tak ada masalah. Habis itu pensyarah kita semua wanita ramai kan. Kalau kita kata sekolah rendah, mungkin dia ajar budak-budak, that is fine. Habis itu sekolah menengah, universiti, wanita banyak masyarakat jadi cikgu kan. Majlis surau je belum ada lagi wanita mengajar jadi pengkuliah. Melainkan kalau penceramah-penceramah selebriti jemputan ada program masjid, boleh pula kan. Panggil Ustazah Asma' main mengajar bagi kuliah, boleh pula. Depan ada lelaki ramai, perempuan belakang, boleh pula kan. Kuliah biasa tak boleh, jadi macam janggal. Macam adat kita je tu. Maksudnya boleh. Sekadar kalau nak belajar, that is fine. Ya. Haji angkat tangan tadi. Meja. Ceramah dekat TV. Ustazah ni memang famous lah. No name mention. Dia kata kalau wanita aku certain age yang dah tua tu, tak tutup orang. Okey, kalau betul ke? Sebenarnya dia ada ayat Quran. Itu dalam bab mana? Sekejap. Itu kita tak belajar dalam aurat ibadah ni. Bab wanita boleh meletakkan sebahagian daripada perhiasannya, yakni aurat yang wajib ditutupi, terutama kepalanya. Kita bincang dalam bab fiqh pernikahan, fiqh nikah tu. Lepas kita belajar hukum hakam menikah, biasa kita akan belajar wanita ni wajib tutup aurat kan. Bila dia boleh untuk tidak menutupi aurat. Ada 7 atau 8 keadaan. Ya. Pertama jika dia dirawat. Kan? Macam mana tutup aurat? Doktor lelaki sakit kat paha. Boleh. Jaza li'annahu mawdi' hajat. Boleh kerana itu ada tempat hajat, keperluan. Boleh. Lil mudawat, itu nombor 1. Untuk mudawat. Mudawat ni maksudnya perubatan lah. Adalah lagi yang lain. Seperti saya reka lah. Salah satu juga wanita yang sudah berusia, yang sekira-kira lelaki sudah tidak lagi bernafsu kepada dia, maka dibenarkan untuk dia meletakkan perhiasan, yakni aurat yang ringan seperti kepala, tangan. Dia pakai, kalau wanita yang biasa dia telapak tangan je, dia pakai lengan pendek contohnya. Dia aurat yang ringan-ringan tu lah. Jangan dia pakai sampai paha nak nampak buntut pula. Mana dia dibenarkan untuk meletakkan kain tudung dia, ya, tempat-tempat yang ringan-ringan lah, seperti sebahagian daripada kakinya. Hak dibenarkan kalau ikut sebagian ulama, macam standard dalam mazhab Hanafi, bawah tapak kaki je dia lebihkan sedikit. Macam tangan pun dia lebihkan sedikit, tapi kepala dia tak boleh tudung. Untuk yang berusia dan orang tidak ada syahwat lagi kepadanya, dibenarkan. Ada ayat Quran. Ayat tu macam mana?
Saya dah lama tak mengajar fiqh pernikahan ni. Basic-basic saya ingat lah. Apa ayat tu lah? Aduh, tak ingat. Ada dalam phone tu. Telefon tengah ambil video. Tapi ada keharusan. Majoriti ulama membenarkan. Tapi kalau dia umur 80, tapi masih menggiurkan, tak boleh ya. Macam mana kita nak ukur tu? Kita boleh ukur punya. Agak-agak dia sudah terlalu tua, kulit pun dah berkedut-kedut, umur pun dah 80 lebih. Maka dia dibenarkan lah ya. Tapi kalau takat umur 60 tak nak pakai tudung, tak boleh lah. Ini dipanggil al-ajuz. Al-ajuz ini adalah wanita tua yang sudah tidak berdaya. Al-ajuz. Ya. Bukan sekadar tua. Tapi ada juga tuan di Terengganu, dah banyak tahun dah. Saya ingat 10 years ago kot. Seorang nenek umur 85 pun diperkosa. Itu orang gila lelaki tu kot. Kan? Tapi ada keharusan lah meja ya. Ada keharusan. Kalau dia terlalu tua, pengkat-pengkat nenek kita yang dah tua. Kadang-kadang saudara-saudara yang confirm bukan marah. Kan, cucu-cucu dia yang betul-betul cucu je, yang lain-lain dia tudung tak mana tu dah kan. Okey, ada keharusan. Boleh ada soalan lagi? Tak ada nak berhenti ni? Tak ada, cukup malam ni insya-Allah taala. Jadi saya kira bab aurat ni semua dah jelas. Tuan-tuan pun dah tahu, dah ada maklumat lagi sebab kita daripada kecil memang diajar untuk menutupi aurat kita ya. Cuma mungkinlah ada sikit sebanyak idea-idea baru, ilmu baru yang kita kongsi malam ni, alhamdulillah. Next nanti kita masuk syarat yang terakhir kot. Menghadap ke arah